Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul melalui Masjid Abdullah bin Zubair. Saya berada dari Kedah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan di mana sahaja kita berada, kita diikat dengan tali ukhuwah dan juga persaudaraan Islam adalah ke akhirat. Pagi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan membicarakan satu topik dalam masa yang ringkas ini supaya kita berada dalam kefahaman, landasan kefahaman yang betul dan benar. Sebab sejak mutaakhir ini, di tengah wabak yang sedang melanda ini, di penghujung bulan Ramadan, ketika mana umat Islam sedang berada di 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, dunia dikejutkan dengan satu peristiwa yang ini agak berbeza dengan kemampuan capaian maklumat yang tinggi di kalangan manusia di seluruh dunia. Maka kebenaran semakin terserlah sehingga menyebabkan kita lihat di seluruh dunia, kalau kita lihat di negara kita sendiri pun, betapa orang bersemangat tentang Palestin, isu Palestin. Anak mudanya, kanak-kanaknya, orang dewasanya, orang tua mengangkat bendera negara Palestin. Seolahnya Palestin ini satu negara yang menguasai dunia kerana benderanya diangkat. Namun dalam semangat yang kita tunjukkan yang sangat bagus ini, perlu kita faham dan perlu kita letakkan di landasan yang benar berdasarkan ilmu, kenapa kita perlu prihatin dengan isu di Palestin. Maka kuliah subuh pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan dan puan, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebutkan perkara ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah buku karangan dia yang berjudul asal daripada yang ditulis dalam bahasa Arab, Al-Qudsu qadiyatu kulli muslimin, qadiyatu kulli muslimin, dan diterjemahkan ke bahasa Melayu, Baitul Maqdis, tanggungjawab setiap umat Islam. Kenapa disebut begitu? Kerana menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, setiap umat Islam yang berada di atas muka bumi ini perlu faham bahawasanya apabila timbul isu Palestin, maka Palestin ini sebenarnya mempunyai hubung kait dengan akidah umat Islam yang sangat rapat. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyenaraikan 4 perkara kedudukan Baitul Maqdis dalam akidah umat Islam. Tapi saya tambahkan satu yang kelima, menjadikannya satu lagi, iaitu yang kelima, menjadikan kedudukan Baitul Maqdis dalam akidah umat Islam ini ialah daripada sudut 5 perkara yang sangat penting yang perlu kita faham. Jadi biarlah kalau kita bersemangat sekalipun, kita meletakkan semangat kita itu di landasan akidah yang betul. Jangan bersemangat sahaja tanpa pengetahuan dan ilmu. Kenapa? Kita tengok wali angkat bendera, kita pun angkat. Jadi kita betulkan, kita tepatkan supaya kerja buat kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum saya menyebutkan 5 kedudukan ini, 5 perkara tentang Baitul Maqdis ini yang berhubung kait dengan akidah kita sebagai umat Islam ini, saya nak menyebutkan sedikit tentang latar belakang ataupun sejarah negara Palestin ini. Daripada sudut sejarah yang kalau kita lihat sejarah ini, kita akan berfikir, kenapa negara ini, tanah ini begitu diminati sekali. Kalau kita baca sejarah daripada zaman dahulu, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, Baitul Maqdis
Masjidul Aqsa ialah masjid yang ketiga terbesar. Nanti disebut dalam 5 perkara itu, kita akan sebut, cuma saya sebutkan di peringkat awal supaya tuan-tuan menyedari Masjid Baitul Maqdis ini dikatakan masjid yang kedua yang dibina. Sedangkan yang pertama ialah inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah. Masjid pertama yang dibina ialah di Mekah. Itulah ada Masjidil Haram. Masjid yang ada Baitullah. Maka ulama mengatakan selang 40 tahun dibinalah Masjid Baitul Maqdis. Namun Masjid Baitul Maqdis menjadi Masjid Al-Masjidul Aqsa ulal qiblatain. Ini kata-katanya. Masjid Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam. Walaupun dia masjid yang kedua, tapi kiblat pertama. Ini pentingnya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita melihat dari sudut sejarah, kenapa penting? Sebab sejarah yang begini menunjukkan kepentingan satu tempat, menunjukkan kepentingan tanah itu. Bermula di zaman silam, Nabi Daud AS pernah menakluki Al-Aqsa ini daripada satu masyarakat yang bernama Jebusite. Kemudian diperintah oleh Nabi Sulaiman. Kemudian setelah itu jatuh kepada kerajaan Babylon, Kristian. Sebelum Babylon dikuasai oleh ada orang Yahudi. Kemudian dikuasai oleh Kristian. Kemudian tahun 638 Masehi, zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Islam menguasai Baitul Maqdis. Kemudian bersilih ganti. Ditawan pula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian jatuh kepada Kristian. Jatuh balik kepada Islam. Bersilih ganti. Akhirnya, bila muncul kerajaan Turkiyah Osmaniyah, ditawan. Maka Baitul Maqdis dijaga dengan baik oleh kerajaan Turkiyah Osmaniyah. Kemudian, dalam peperangan Perang Dunia yang pertama, British menewaskan Empire Turkiyah Osmaniyah. Jatuh pula. Maka kata ulama, Baitul Maqdis ini dalam genggaman umat Islam ini berlaku, iaitulah ketika mana zaman Sayyidina Umar, kemudian zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ini panglima perang yang terkenal, dan setelah itu Turkiyah Osmaniyah. Jatuhnya Turkiyah Osmaniyah itu tidak ada yang lain yang akan membebaskan Palestin ataupun Al-Quds setelah ini kecuali Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini yang proses yang sedang berlaku ini. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, itu ialah daripada sudut sejarah. Adapun kedudukan Baitul Maqdis dalam akidah umat Islam, jangan main-main tuan-tuan, dalam akidah, ia berkait dengan akidah. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang telah pun disusun dan digaris pandukan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan ada juga kebanyakan ulama yang lain, kenapa Baitul Maqdis ini sangat keliling, jadi tak sesuai. Maka arahan menghadap kiblat itu ialah ke arah Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW setelah berlaku peristiwa hijrah, Nabi SAW dan para sahabat ni setelah berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, berapa lama masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sehingga kan Allah Ta'ala rekodkan betapa rindunya Rasulullah untuk menghadap ke arah Baitullah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami tengok muka kamu ya Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wajah kamu ini merupakan negeri Nabi di Isra'. Isra', subhanalladzi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila Isra' minal masjidil haram, Nabi sampai ke ilal masjidil aqsa. Itulah kata ulama session terakhir Nabi Muhammad di muka bumi, ataupun dan stesen pertama ataupun stesen di bumi untuk peristiwa Mi'raj juga daripada Baitul Maqdis. Maka dari sudut kedudukan Baitul Maqdis dalam akidah umat Islam yang kedua ialah Al-Quds, itu ialah negeri Isra' dan Mi'raj.
Maka sebahagian ulama juga menyatakan apabila berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, di antara perkara yang besar yang berlaku kepada Rasulullah, yang kalau kita baca sejarah kita akan perasan peristiwa itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan perasan nabiyin, penutup sekalian nabi-nabi ini ialah Nabi kita Muhammad. Artinya berlaku perpindahan kepimpinan daripada golongan ataupun bangsa Bani Israel kepada bangsa Arab. Namun walaupun Rasulullah berbangsa Arab, Allah Ta'ala meletakkan status Nabi, Nabiyun Arabi, Nabi berbangsa Arab ini, kata Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utuskan kamu, hai Muhammad, kecuali kamu itu membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan Rasul itu wafat, maka selesailah dan tamatlah syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu. Maka bersilih gantilah majoriti di kalangan Nabi dan Rasul di kalangan Bani Israel. Kita boleh bayangkan betapa rasa golongan Bani Israel ini berasa begitu megah. Dia rasa hebat. Kerana majoriti Nabi dan Rasul di kalangan bangsa dia. Tiba-tiba Nabi dan Rasul di akhir zaman disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dah sebut dah dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Suhuf, bahawa Nabi akhir zaman ini ialah berbangsa Arab. Kerana ego, oleh kerana sombong dan bongkak. Maka peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang berlaku, stasiunnya ialah Al-Quds, Baitul Maqdis itu, ada satu peristiwa di mana Rasulullah mengimami. Nabi jadi imam kepada semua Nabi dan Rasul. Itulah dia perisytiharan yang maha agung. Akan berlaku perpindahan. Maka datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, merentasi semua bangsa, warna kulit, bahasa yang ada dalam dunia. Dan Nabi akhir zaman ini tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Kerana seolahnya Allah Ta'ala ni kata kepada Nabi Muhammad, ini ramai sekali orang-orang Kristian yang meluk agama Islam kerana dakwah yang sampai melalui perkembangan teknologi maklumat. Itu ialah yang pindahan kepimpinan daripada Bani Israel kepada seorang Nabi dan Rasul berbangsa Arab dan bersifat global. Yang ketiga, sidang penonton sekalian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Baitul Maqdis dalam akidah umat Islam ialah Al-Quds merupakan kota besar Islam yang ketiga dari sudut kedudukan. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Nabi sebut, la tushaddur rihal. Yang pertama kata Rasul, Al-Masjidil Haram, ke Mekah. Baik itu kalau kita pergi ke Mekah, tuan-tuan sedia maklumi, kalau kita yang berduit, ya alhamdulillah, ada kalanya kita jumpa orang yang susah, menoreh getah, buat benda, himpun duit bertahun-tahun, kerana cintakan kepada tempat-tempat yang disebutkan ini. Cintakan kepada apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi dah sebut dah, jangan kamu bersusah payah, berhempas pulas nak pergi ke satu tempat kecuali kepada tiga tempat ini. Masjidil Haram, orang sanggup. Orang Islam yang kasih kepada agama, kasih kepada Allah dan Rasulnya, sanggup dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, wa masjidi hadha, Nabi tunjuk ini, masjidku ini pun kita kena bersusah payah bertungkus lumus. Sebab itu kalau orang yang pergi masuk package pergi umrah ataupun pergi ke Mekah menunaikan haji, mesti wajib termasuk dalam package ialah Masjid Nabi. Dah dibuat dalam package. Cuma kita agak kejauhan daripada Masjidil Aqsa sebab kedudukannya agak berada di tempat yang jauh. Maka yang ketiga kata Rasul, wal Masjidil Aqsa, yang ketiga dari sudut kota besar umat Islam, dari sudut urutannya ialah Masjidil Aqsa. Di mana letaknya Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itulah terletaknya di negara Palestin. Hadis muttafaqun alaih.
Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukurlah saya nak sebutkan sedikit dari sudut kedudukan. Kalau kita lihat tadi, Baitul Maqdis ni tuan-tuan bersilih ganti dan merupakan kota rebutan tiga agama terbesar di dunia. Agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam. Siapa yang lagi lebih berhak? Kalau ikut dari sudut bangsa, siapa yang lebih berhak? Kalau kita lihat dari sudut kedudukan geografi, kedudukan tanah Palestin ini yang di dalamnya ada Baitul Maqdis, tanahnya sangat-sangat strategik, kedudukannya sangat strategik daripada sudut geografi. Kenapa? Kerana kalau lihat kedudukannya, dia tengok dalam peta, dia berada di kedudukan yang di barat benua Asia. Ada benua Asia itu besar, kemudian di sebelah barat. Itu kedudukan dia. Kemudian di sebelah, kalau kita tengok di sebelah Palestin itu, termasuklah yang dijajah oleh Israel la'natullah, Yahudi la'natullah tu, sebelah tu ada pantai, dia ada perairan antarabangsa. Itu kedudukannya. Kemudian kedudukan negara Palestin ini, dia berada di pertengahan negara Arab. Kita tengok kedudukan, memang di the center, the center of Arabic state. Itu ialah Baitul Palestin. Adapun kedudukan Mekah, Mekah ni pula tuan-tuan, khususnya Baitullah, merupakan the center of the world. Jadi bayangkan, ada sudut geografi, kenapa Rasulullah dilahirkan di Mekah. Kemudian dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi dah tunjuk dah isyarat kenabian. Kelahiran Islam di akhir zaman itu bermula di Mekah. Kemudian nak menuju ke akhirat, dia menuju ke Palestin, Baitul Maqdis. Kerana ada sebab dan ada hikmah. Sebab itu kata ulama, nanti menuju ke arah akhir zaman, manusia akan ramai tertumpu di Baitul Maqdis. Seolahnya Mekah ni dia macam sunyi. Sekarang pun Allah Ta'ala dah tunjuk dengan wabak COVID ni, dia sedang menuju ke arah sana. Sebab itu kalau tuan-tuan perhatikan, kadang-kadang saya berfikir, kita lihat kenapa bendera Palestin ni dia ada 4 warna. Sedangkan 4 warna ini ialah 4 warna sunnah, warna Rasulullah. Saya teringat masa saya belajar dulu, ada peringkat menengah lagi, warna sunnah ni putih ada di bendera Palestin. Kemudian hitam, ada merah, ada hijau. Dan bendera Palestin diangkat di seluruh dunia sekarang. Menunjukkan semakin kita menuju ke akhirat, maka semakin perkara ini semakin dibangkitkan. Dan dikatakan nanti ibu negara umat Islam seluruh dunia ialah terletaknya di Palestin. Allah Ta'ala dah tunjuk sekarang. Sebab itu keadaan ini berlaku. Dan saya sangat yakin tahun ini ataupun tahun depan, keadaan tidak akan berlaku lagi provokasi dan berlaku perang yang besar juga di daerah itu. Dia tidak akan senyap dan dia tidak akan diam. Sebab itu kita perlu faham isu ini. Dia tidak akan senyap dan dia tidak akan diam. Baik, itu dari sudut geografi, kedudukan negara Palestin di pertengahan negara Arab. Dan dikatakan kedudukan itu menjadi penghubung antara beberapa benua. Kalau dalam dunia zaman dahulu, kedudukan Palestin ni dia menghubung 4-5 ayat. Antaranya dalam suratul Isra', Allah Ta'ala sebut allazi barakna haulahu. Tanah itu tanah yang diberkati. Kita yang tak faham ni, kita duk bising berkat apa ustaz? Membunuh, perang. Daripada sejak zaman dulu, saya masih ingat masa saya kecil-kecil dulu pun dah perang dah. Tumpah yang perlu kita faham dan kita perlu buat kajian. Kita rasa macam tidak adil. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kemenangan kepada orang Palestin? Baik itu kita kena insaf dan kita kena sedar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa berlaku peristiwa ini, perang di Palestin baru ini di tengah pandemik COVID-19. Ini sepatutnya menjadi satu muhasabah diri untuk kita. Cuba kita tengok, kita rakyat Malaysia. Kita dapat laporan ratusan orang yang bunuh diri. Masya Allah, na'udzubillah. Kita tak sabar. Dan saya merasakan kenapa lambat Allah nak berakhlak dan beradab. Asyik semua kita salahkan orang. Kita mengata orang itu, buat ini tak kena, buat begitu tak kena, semua tak kena. Tuan-tuan bayangkan, baru ni Allah Ta'ala tunjuk betapa sabarnya orang-orang saudara seagama kita di Palestin.
Mereka dahlah dalam masa yang sama menghadapi juga COVID-19. Mereka pun ada kes harian. Kemudian dalam masa yang sama dihujani dengan roket-roket peluru berpandu yang sangat dahsyat selama 11 hari. Ada yang kehilangan rumah, ada yang buta, ada yang cacat, dipotong kaki, kehilangan ahli keluarga. Tapi apa yang dijawab, disebut oleh orang Palestin, dia tak pernah mengeluh, dia tak salahkan orang. Yang ada di mulutnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita orang Malaysia ni kena ujian sikit mengalah. Ini satu benda yang sangat-sangat kita rasa sedih. Sebab itulah lambat Allah Ta'ala nak angkat. Kita kena beradab dan berakhlak. Jangan menyalahkan orang itu, orang ini. Kita muhasabah diri. Orang Palestin lebih teruk, tapi mereka tak pernah mengeluh. Di bibir mereka hanyalah menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita kena hargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita tak seteruk orang Palestin pun. Bahkan bagi saya, kita ini berhutang darah, berhutang nyawa kepada orang-orang yang berada di Palestin, kerana mereka lah barisan hadapan yang mempertahankan murah umat Islam, mempertahankan Masjid Baitul Maqdis. Itu tuan-tuan berlaku provokasi di semenanjung Gaza, terpisah dengan tebing barat. Di Gaza dengan semenanjung barat, yang mana ada Baitul Maqdis. Dulu disebut Jerusalem. Banyak nama Baitul Maqdis ni. Tapi terkenal sekarang ni di kalangan orang Islam sebagai Al-Qudsu ataupun Baitul Maqdis. Kenapa berlaku? Poin yang berlaku perang baru ini ialah sepetak tanah satu kawasan. Hanya kawasan itu yang belum Israel kuasai, iaitulah di Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah ni nama orang tapi nama tempat. Ini sedang berlaku provokasi. Israel memang nak ambil tempat tu. Sheikh Jarrah inilah punca berlaku perang 11 hari baru ni. Kalau dia ambil kawasan tu, termasuk Silwan ada sedikit, maka selesai. Dia sudah menguasai keliling. Tuan-tuan, andai berlaku ini dan projek dia korek Masjid Baitul Maqdis di bawah dengan andaian mengatakan ada the Temple of Solomon, itu hanyalah sangkaan mereka. Tak pernah jumpa pun, satu kesan pun. Kalau runtuh Baitul Maqdis ini bertanda Imam Mahdi akan keluar. Baik. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, yang keempat, kenapa Al-Quds itu penting? Dan hubung kaitnya dengan akidah umat Islam, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, ialah Palestin ataupun Al-Quds secara khusus negeri persediaan jihad. Batu orang berjuang, berjihad, mempertahankan Baitul Maqdis ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca sejarah dari dulu sampai sekarang, kita tak pernah baca sejarah bagaimana kerajaan Turkiyah Osmaniyah, khususnya di zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua. Tuan-tuan carilah sejarah bagaimana dia begitu mempertahankan Al-Quds, Baitul Maqdis, sangat-sangat tegas. Dan dia sendiri berdepan dengan bapa Zionis yang mengasaskan Zionis, itulah Theodor Herzl. Dia pernah tengking dan dia pernah sebut, bila Theodor Herzl datang nak jumpa, nak beli sejengkal tanah, nak sebidang tanah sikit je, kami akan jadi warga yang taat. Kata Theodor Herzl ni, kami akan patuh kepada kerajaan Turkiyah Osmaniyah. Kami bukan nak tegakkan negara. Kata Sultan Abdul Hamid II, demi Allah, sejengkal aku tak akan jualkan tanah itu walaupun seluruh dunia hang bayar kepada aku. Ini tegas mempertahankan. Baik, itulah berlaku jihad dari dulu sampai sekarang. Maka yang keempat ni tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW yang perlu tuan-tuan fahami dan tuan-tuan dengar. Saya nak baca satu hadis daripada Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah tentang orang-orang yang berada di Baitul Maqdis. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirin. Akan ada sentiasa, Nabi bagi jaminan. Nabi bercakap, tidak bercakap kecuali dengan wahyu Allah. Akan kekal ada di kalangan umatku 'ala ad-din zahirin, yang akan menzahirkan agamanya. Li'aduwihim qahirin, kepada musuh mereka itu. Mereka keras dan mereka lawan. La yadurruhum man khalafahum, mereka tidak akan boleh dimudaratkan dan dikalahkan. Illa ma asabahum min la'wa'in, sehinggalah kecuali apa yang Allah Ta'ala kenakan mereka min la'wa'. La'wa' ini kesusahan yang teramat sangat. Mereka dah susah lama dah.
hatta ya'tihim amrullah, sehingga datang urusan Allah. Wahum kadzalik, mereka kekal begitu. Tenang, tengok orang Palestin sangat tenang menghadapi. Kadang-kadang saya tengok orang Palestin ni keseplik. Statistik pernah menyatakan wanita paling subur di dunia ialah wanita-wanita Palestin. Dalam keadaan di bom kimia, bom fosforus. Tapi anak-anak Palestin, wanita Palestin paling subur melahirkan anak. Anak pula sihat semua, kuat. Macam tak sakit. Kita pun heran. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Ini jaminan Rasulullah. Wahum kadzalik, kekal mereka itu dalam keadaan begitu. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ainahum. Puak-puak grup ni di mana kedudukan mereka Rasulullah? Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan tahu tak apa jawapan Rasulullah? Nabi menjawab, qala Rasul Baitul Maqdis. Itulah orang yang berada di Baitul Maqdis. Subhanallah. Maka ini orang yang sangat kuat iman. Kita tengok aja macam modern, tapi jangan main-main dengan iman mereka. Kanak-kanak mereka pun tak heran pun kena tangkap. Kan? Wa akna fi Baitul Maqdis, dan mereka yang berada di sekitar Baitul Maqdis pun termasuk dalam golongan kelompok yang mempertahankan Al-Quds. Inilah tuan-tuan, 4 perkara dah saya sebut, yang disebut seperti mana disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Maka saya nak sebut yang terakhir sebelum kita tamatkan kuliah subuh pagi ini. Kenapa Al-Quds itu penting dalam akidah umat Islam, tuan-tuan, ialah kerana dalam hadis Nabi pernah menyatakan bahawasanya negeri Padang Mahsyar, Al-Quds itu, Palestin itu tempat kita berkumpul di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar kelak ketika berlakunya kiamat. Ini berdasarkan hadis daripada Maimunah maulatin Nabi SAW. Maula Nabi Maimunah ni dia satu hari ditanya Rasulullah, annaha sa'alathu faqalat. Maimunah kata, aftina ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Fatwakan kami, ceritakan kami ya Rasulullah tentang Baitul Maqdis ni. Zaman Rasulullah dulu, sahabat, maula Rasulullah dah bertanya, pembantu Rasulullah, Baitul Maqdis itu apa ya Rasul? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu tuan-tuan apa jawab Rasulullah? Baitul Maqdis itu ialah ardul mahsyar wal mansyar. Bumi Padang Mahsyar dan tempat disebarkan manusia. Jangan main-main tuan-tuan, Baitul Maqdis itu. Maka kata Rasulullah, wa'tuhu fasallu fi. Sekarang ini kalau kamu mampu, datangi dia. Fasallu fi, lakukan salat di dalamnya. Sekarang dah keadaan dah kelang kabut. Dulu satu ketika waktu tenang, ada banyak rombongan yang dibuat. Saya pernah jumpa seorang nenek tua yang mengumpul duit belasan tahun nak pergi lihat Baitul Maqdis. Masuk melalui Jordan. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairi, kata Rasulullah. Kerana sesungguhnya salat di dalamnya ialah seperti salat 1000 salat pada tempat yang lain. Ini barakah dan ini kelebihan Masjid Baitul Maqdis. Sidang penonton sekalian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup sekadar itu. Secara ringkas kita nyatakan dan kita letakkan di landasan yang betul, ilmu yang benar. Mengapa kita perlu cinta kepada Baitul Maqdis? Supaya kita mempunyai maklumat yang sahih, maklumat yang betul, ilmu yang betul, dan supaya kita diberi kekuatan, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencintai tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebenarnya sepatutnya berterima kasih kepada orang-orang Palestin, kerana mereka lah yang berada di barisan hadapan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu sebagai renungan untuk kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menginsafi. Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.